Satu perkara yang menyedihkan lah. Saya sendiri berasa sedih. Orang lain pun kalau berasa sedih ialah iaitu saya bercadar nak berhenti mengajar. Jadi pada awalnya saya bincang dengan pengerusi kita ni terakhir setakat bulan 10 ni. Tapi saya takut terkejut sangat pada masa tu. Saya kata kalau cerita hari ni lah dulu. Sekurang-kurangnya dia dah tahu dah. Jadi kita ada satu saja lagi. Rasanya sedang molek lah ni. So lagi Pak ni untuk nota ni. Kalau kita berhenti sini sekali lagi, lepas tu insya-Allah saya tak ada dah. Saya tak ada dah. Kita berhenti. Rasanya saya pun tak apa ingat, mungkin orang ingat. Berapa tahun kita sini? Bermula kuliah kita tadi 21 Januari tahun 2006. Pak Si ke air Pak Si? Daripada awal. Daripada 2006. Berapa tahun jadi? Dah masuk 20. Jadi saya rasa kalau saya minta lah restu sahabat-sahabat sekalian, saudara-saudara sekalian, saya nak berhenti berpatut. Saya pun ingat 3 orang ada pengerusi mati dalam masa tu. Ustaz Ahmad, Major tu, Ustaz Ahmad. Lepas tu ni Prof Dr. Isa tu. Lepas tu Pak Uwal. 3. Saya tinggal dah. Jadi pengumuman tu itu yang sebenarnya ceritanya. Ceritanya asalnya dia ada peristiwa juga. Nak boleh jadi mengajar. Pak Si ni dulu Pak Si. Lepas tu jadi Pak Si. Saya ceritalah hari ni sedikit. Dia asalnya Ustaz Suhaimi Haji Ahmad. Dia adik-beradik Ustaz Nahai, Najmi, itu adik-beradik dia. Najmi brigadier tu, ex-brigadier general tu, adik-beradik dia lah. Ustaz Suhaimi ni dia sempat dengan saya semasa di Deoban. Semasa saya budak-budak. Dia tu dewasa dah pada masa saya budak-budak. Jadi oleh kerana dia tahu saya ni mengaji hadis kemudiannya dan boleh mengajar, dia pergi ke rumah saya. Cerita. Sinilah aku pergi. Dia pergi dengan Pak Uwal salah seorang dan setiausaha dia pergi bincang. Dia minta juga saya kalau boleh mengajar. Dan insya-Allah kata dia banyak manfaat untuk semua pihak. Untuk saya sendiri. Dan saya terasa lah betul dia kata. Jadi mudah-mudahan semua kebaikan atau pahala apa semua ni dapat kepada semua mereka tu. Mereka semua telah berjasa kepada kita sekian lama. Dan kerana cetusan idea dia itulah saya pun fikir, saya setujulah. Itulah 2006. Saya pun setuju. Jadi daripada situlah hikmahnya. Mula-mula cuba tengok nota dulu kan. Rekah saya buat. Nota. Mula-mula terjemah saja. Lepas tu buat nota rekah. Lepas tu jadi panjang. Rupanya itu hikmahnya. Saya jadi tulis syarah ni Bukhari ni. Betul lah yang dia kata tak ada manfaatnya, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah akan bagi kepada semua pihak. Orang ramai dia juga kepada antas sendiri. Cubalah tak sanggup kata dia. Sahih Bukhari dia minta. Jadi saya pun sanggup lah. Jadi mengajar. Bila mengajar tu menulis. Daripada situlah tercetus fikiran saya pun. Setiap yang saya nak mengajar saya akan tulis. Sebab itu saya tak puas hati. Antara saya tak puas hati lah mengajar Masjid Muhammad itu bagus, banyak lah manfaatnya. Tapi saya tidak tulis di situ. Sekarang ni setelah buat online saya tulis. Jadi boleh dikatakan semua yang saya mengajar tu saya tulis. Asalnya tercetus daripada sini lah. Daripada Pak Si ni. Tulis Sahih Bukhari dan lain-lain yang saya mengajar tu saya tulis. Tulis dulu dan kita pakai nota lah. Pada Sunan Tirmizi dan lain-lain pun sama. Jadi itu rupanya hikmahnya. Dan jadi saya tak boleh berhenti. Tulis tu. Begitulah. Saya ni sebenarnya asalnya penulis dah. Dulu. Semasa belajar lagi menulis. Sebelum pergi Pakistan, masa duduk di India tu saya penulis dah. Jadi bila tambah ni pula tulis ni, tak ada hak dulu. Nak sambung. Ada yang 90% dah siap. Ada yang 80%, ada 50%, ada 30%. Saya mikir, saya ni, kalau aku mati, ni cakap diri sendiri lah kan.
Kalau aku mati, siapa nak sudah? Tak ada, tinggal nama. Gitu. Jadi saya berfikir, dah ada dah pengalaman mengajar ni, mengajar hadis tak berhenti dah berapa puluh tahun ni. Saya menyebabkan orang Kelantan kata tak boleh nak celih. Tak ada masa nak buat hak tak boleh. Hak saya sudah buat dah. Situlah jadi saya terfikir pula. Tua dah ni. Saya sayang lepas sorang Tuhan ambil. Pengerusi 3 dah. Baru-baru ni Ustaz Nikmat pula. Kan? Lepas tu ada sahabat kita yang ikut online dia mari jumpa dengan saya masa mengajar di Masjid Muhammadi. Mari bawa anak dia daripada Indonesia. Samarinda, mari. Lepas tu dia turut saya lagi semasa online. Saya mengajar bahasa Urdu pun dia turut juga. Dia pun meninggal juga. Baru ni. Masa kita pun tak segan juga masa tu. Kebetulan kurang sihat. Jadi dengar cerita macam-macam, fikir macam-macam. Bila manusia ni kan begitulah, bila sakit pula fikir macam-macam. Kalau mati, macam mana orang mati sekeliling ni? Lalu saya buat keputusan. Sebenarnya lama dah saya nak berhenti. Saya nak tumpu kepada penulisan. Tetapi bila terakhir ni lagi terasa. Saya rasa tak boleh. Adalah. Jadi sahabat-sahabat kita serta yang ada ni, kalau nak turut, saya banyak dah rakam. Tengok situ. Saya rasa kalau tengok itu pun tak habis. Tua-tua ni rasa mati dulu. Berapa puluh tahun rakam. Jadi tengok situ lah. Walau bagaimanapun saya tidak bukan makna kata hilang terus daripada radat. Selagi ada hayat ada lah. Kalau perlu sangat tu, saya akan keluar. Kalau tidak, saya minta maaf. Takkan ada program umum. Kecuali kalau darurat lah. Kalau tidak darurat, saya tak akan pergi. Minta maaf lah. Jadi termasuklah yang ni. Air paksi ni. Sekarang ni jadi gitulah keadaannya. Yang baru-baru tu mungkin merasa terkejut lah. Baru. Tapi yang lama-lama tu mati dah berapa ramai. Di kalangan kita. Saya tidak berhenti juga. Sehingga akhir ni saya rasa tak boleh. Sebab apa? Macam mana saya nak tinggal? Saya kena fikir buat generasi akan datang. Jangan tengok depan. Saya tak tengok depan. Misal satu contoh. Satu contoh saya nak tunjuk. Boleh nampak sini kan? Boleh nampak sini. Hadis. Ni yang saya tulis semasa saya mengaji. Bayangkan berapa puluh tahun. Sampai sekarang ni saya tidak dapat siapkan. Sedangkan benda ni berguna untuk orang-orang kemudian. Ini antaranya lah. Banyak yang lain-lain lagi. Ini antaranya. Ini kamus bahasa Urdu Melayu. Saya sudah tulis dah, cetak dah. Daripada Melayu, Urdu, Arab ada dah. Hindi, Melayu, saya sudah tulis dah. Siap dah tu, cetak dah pun. Lepas tu ni dan senarai menunggu ni kamus 4 bahasa. Saya tak tunjuk, tak apalah, tak sempat dah tunjuk, kita nak rekah ni. Dan ini ini yang saya tulis semasa belajar lagi. Berapa puluh tahun, 40 tahun lebih. Jadi saya fikir kalau saya tinggal ni tak kena, saya rasa. Tak kena. Sebab gini, saya fikir kampung saya tu kecil lah. Kampung Bukit Abah, berapa ribu sangat orang. Saya fikir, kita Malaysia ni ramai. Juta-juta. Daripada juta-juta tu, kenapa Allah pilih aku ni? Seseorang ambil aku satu, pergi Tahuk lah kita kata di India. Untuk apa? Saya fikir-fikir. Kemudiannya setelah kita belajar, barulah nampak. Rupanya banyak kan saya, kalau dalam Sahih Bukhari tadi, saya ambil daripada syarah daripada bahasa Urdu. Rupanya untuk itu. Nampak dah hikmah Allah. Dulu kita duduk hunggar dengan budak-budak ni tak tahu apa. Sambil-sambil itu cakap-cakap bolehlah bahasa Urdu. Orang-orang lain, abang-abang ni pasal ramah Melayu ni, kecek sama Melayu, tak boleh bahasa Urdu. Saya ni sebab tak ada guru, umur 10 tahun, bayangkanlah. Nak bercakap dengan apa dengan abang-abang, jadi bercakap dengan orang standar lah, sebaya dengan kita. Jadi boleh bahasa Urdu. Jadi boleh bahasa Urdu, saya mikir lah, untuk apa ni hikmah, apa hikmah. Jadi saya fikir,
Inilah saya pun tulis dah dulu. Kalau benda ni saya ya mengharapkan saya, kalau siap ni aku nak yang pertama. Mati dah. Berapa orang dah mati? Mana saya fikir, benda-benda yang kita nak buat ni, seorang penulis, dia tak boleh fikir ada depan ni. Dia kena fikir generasi akan datang. Tu dia. Jadi, selepas mati saya, mungkin ada orang yang nak guna. Kalau tidak nak guna, tu tak apa dah. Kalau tidak nak guna, tidak perlu. Akan ada. Seperti mana saya hari ini. Boleh dikatakan saya tidak tinggal. Tiap-tiap hari saya tengok Qamus Fairuzul Lughat ni. Tiap-tiap hari hampir saya tengok kitab ni Qamus ni. Ini Qamus besar bahasa Urdu. Ni. Sedangkan pengarah dia tak terfikir pun saya, orang Malaysia bukan semasa dengan dia, akan guna Qamus dia ni sampai begitu. Dia tak terfikir pun. Orang-orang lain ramai lagi lah guna tak kira lah tu. Kira saya. Cuba tengok. Mana dia tak sempat pun dengan saya. Tak kenal pun saya. Saya kena fikir macam tu. Apabila saya fikir macam tu, saya rasa tak boleh. Kena berhenti dah. Kok mana-mana. Sampai masa dah. Sebenarnya lama dah nak berhenti. Dah tunggu tangguh. Sampai sekarang ni rasanya tak boleh tangguh dah. Jadi maafkanlah saya. Gitu je lah. Apa pun saya tak boleh kena berhenti. Itu saya tunjuk satu, banyak lagi yang lain-lain. Saya, kalau saya tak buat, benda sudah ada dah, sudah buat dah, tiba-tiba berhenti, terbengkalai tengah jalan. Rasanya tak kena lah. Saya terlalu memikirkan orang semasa. Sampai masanya saya kena fikir orang akan datang. Orang yang tak ada lagi, tak tahu di mana. Kadang-kadang orang yang tanya saya, kalau bahasa Urdu dia tanya, saya terfikir, dia ni tua daripada aku. Nanti sudah Qamus aku ni, dia ada lagi ke tak ada? Kalau fikir dia, aku tak ada buat ni. Tapi tak boleh fikir gitu. Penulis tak boleh fikir gitu. Banyak lagi lain-lain. Jadi dengan sebab itu sebenarnya alasan lah. Kalau saya nak berhenti itu sebab apa? Itu sebab saya rasa tak ada. Orang kata mutar tu lah. Nak ambil yang lama-lama kita sudah buat. Itu pun tak, kadang-kadang tak tidur tengah malam. Sebab apa? Bukhari lagi. Bukhari berapa? Tirmizi lagi. Banyak lah. Abu Daud lagi. Jadi kalau saya duduk mengajar dengan kesibukan duduk menulis ni, tidak buat satu jadual lain, saya rasa saya tak akan dapat siapkan semua tadi. Jadi kalau kita semua ni sempat dengan buku-buku saya tu, boleh tengok akan ada. Kalau tak sempat pun orang lain lah akan ada lah tu. Begitu. Banyak yang saya telah buat dan perlu disudahkan, termasuklah tafsir Quran dengan Quran itu. Tafsir Quran dengan Quran itu. Alangkah bahagianya saya. Lepas mati pun, kalau kitab tafsir itu ada di setiap rumah, orang masih bertemu dengan saya walaupun saya tak ada. Itulah kelebihan penulis. Jadi saya tak mahu kehilangan peluang itu. Sebab Allah SWT bagi sedikit sebanyak kemampuan kepada saya. Jadi dengan sebab itulah saya kena berhenti. Jadi minta maaf lah. Tapi tak habis lagi, ada sekali lagi. Nanti sekali lagi lah kita minta maaf lah. Sementara tu saya ucapkan terima kasih lah kepada semua yang bagi sokongan, terutamanya Aipaksi dan sebelum di Paksi. Semuanya mudah-mudahan mendapat rahmat daripada Allah, ganjaran yang sebaik-baiknya. Dan kita semua dapat manfaat sebanyak mungkin. Dan pesan sayanya, buat sementaranya kita ada satu lagi kelas insya-Allah hujung bulan ni. Buat sementara tu saya kata tengok ni lah rakaman. Itu salah satu rahmat Allah juga untuk orang kemudian ni. Ada rakaman tu boleh tengok. Lepas tu nota-nota tu ada. Kalau baca nota tu tengok. Gitulah caranya. Saya terpaksa berhenti. Tak boleh. Kalau tidak, tak tahu di mana. Berapa hari tak tahu Tuhan nak bagi kepada saya. Kalau kita kata masa Kelantan, berapa jemput lagi Tuhan nak beri. Tak tahu. Kalau kita buat main-main, masa ni jangan. Kalau kita hidup 10 tahun lagi, alhamdulillah, mujur lah. Takut 2 hari lagi pun tak ada. Tak boleh. Nak macam mana? Jangan main-main dengan masa. Sebab tu saya rasa kena berhenti. Itulah maksud saya.
Maksud pengumuman itu. Jadi harap boleh terima lah. Dan hari ini adalah hari terakhir kelas kita di bawah bimbingan saya lah. Sebab selepas ni, sebagaimana saudara-saudara peserta sekalian dah tahu, sebelum ni saya takut terkejut nak cerita minggu ni, 2 minggu dulu lagi saya dah sebut. Jadi semua sudah tahu hasrat saya tu. Jadi saya harap semua dapat terima dengan baik lah. Mudah-mudahan ada kebaikan di situ. Sebabnya saya pun sudah lama, tapi tak apalah, saya nak bagi peluang kepada wakil terata hadis untuk bercakap sepatah dua tentang terata hadis ni dan seterusnya sebagai penerusan kepada kelas kita ni macam mana keadaannya, jadualnya. Jadi saya minta pihak terata hadis lah, Ustaz Qayyum ke siapa ataupun Zain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang hadir pada kelas pagi ini. Lepas tu inilah kelas terakhir kita. Sebenarnya kelas online kita ni kita mula aktif 2010. Lepas tu kita buat kelas di Lembah Kelang 2012 hingga 2019. Lepas tu ada COVID 2020-2021 kita stop. Maulana tak mengajar. Lepas tu 2022 kita start balik kelas online. Jadi sebelum ni kita ada kelas bersemuka di Lembah Kelang lah 2012 hingga 2019. Jadi apabila Maulana start belajar balik, kita sambung balik kelas-kelas kita di Lembah Kelang yang sebelum ni kita dah berhenti. Jadi sekarang lah sampailah Maulana kata dah nak mula dengan menulis balik. Sebelum ni pun Maulana ada bagi tahu dah kita daripada tahun 2021 tu, masa COVID tu, Maulana nak menulis tumpu pada kitab Sahih Bukhari, 99 usul dirayah. Jadi sekarang pun kita hampir 2 tahun lebih lah kita belajar di terata hadis ni. Jadi apabila kelas Maulana dah tak ada, cuma terata hadis buat plan untuk sambung balik macam buku Maulana yang Sahih Bukhari tu, kita minta Ustaz Zainal Abidin sambung balik ajar. Lepas tu mungkin kelas 99 usul dirayah pun kita akan plan buat balik lah daripada awal, berpandu pada kitab yang Maulana tulis lah. Jadi planning kita apabila Maulana tak mengajar pun ada sambungan dari orang ustaz lain pula lah, menyambung ilmu-ilmu Maulana asri lah. Walaupun begitu, kita pun ada buat editing video-video Maulana yang kira pandangan Maulana, kritikan Maulana, apa semua dalam web kita, nama dia marhum.net. Lepas tu galeri Maulana Asri kita buat kat YouTube, kita edit baru, kita buat baru pembaharuan lah untuk pelajar-pelajar yang baru-baru mengenali Maulana Asri. Lepas tu kita ada buat e-book juga, kita sebar di Telegram. Setakat ni e-book kita pun ada lebih kurang 4,000 pembaca yang daripada pandangan kuliah Maulana. Lepas tu daripada video-video editing yang pendek-pendek yang Maulana suggest pada kita lah, buat untuk pandangan orang ramai tengok. Jadi setakat ni kita pun ada agihan kitab Maulana Asri. Lebih kurang 200 lebih lah kita agih pada pondok, sekolah, yang terutama Sahih Bukhari. Sahih Bukhari tu baru-baru ni habis terjual 1,400 biji di Shopee lah. Antara kitab hadis Maulana yang tertinggi jualan dia 1,400. Dan masa sama kita agihkan untuk wakaf, untuk di masjid, pondok-pondok, surau, IPT, universiti, semua pustaka universiti kita bagi juga. Mesti tenaga pengajar macam doktor ke profesor ke bahagian agama kita ada bagi Sahih Bukhari. Jadi planning untuk akan datang ni 99 usul dirayah tu, sebab banyak lagi, lebih kurang 700 biji lagi. Saya dengar Ustaz Muawiyah kata. Jadi kita ada plan untuk buat kelas dia balik, kelas 99 usul daripada awal. Ustaz Zainal akan mengajar. Jadi kita pun tahu Maulana pun sedang buat jilid kedua. 99 usul dah di rayah tu, Maulana ada buat jilid kedua, insyaAllah. Lepas tu saya berharap benar pelajar-pelajar terata hadis ni boleh sambung belajar balik dengan Ustaz Zainal. Lepas tu kita ada panggil Maulana Dr. Nasai untuk mengajar Sahih Muslim bulan 11 ni lah. Meneruskan kerja-kerja kelas terata hadis lah, kelas ilmu hadis. Kita fokus pada pengajian ilmu hadis lah kebanyakannya. Ada juga kelas-kelas tadabbur Quran apa semua. Kegiatan macam Maulana kata tadi, dia nak sambung menulis apa tu, kita masih follow up dengan kerja-kerja editing lah. Lepas tu kalau Maulana ada keluar kitab, kita akan bagi tahu lah dalam Facebook Maulana Asri apa yang Maulana tulis, apa untuk jualan lah.
Jadi sekali saya berterima kasih terutama pada Ustaz Muawiyah yang bantu Maulana juga, anak Maulana sendiri 12 tahun juga kan. Lepas tu siapa-siapa ada nak tanya mengenai Baik. cadangan Maulana. Ayo. Yang tadi tu berkenaan dengan kitab Sahih Bukhari tu, mungkin ada orang beranggapan sudah siap sepenuhnya lah syarahannya. Sebenarnya kalau nak kira bilangan jumlah hadis yang ada dalam Sahih Bukhari tu dalam 6,000 lebih tu, gitu kan. Yang Maulana syarah tu suku berasa tak sampai lagi untuk satu kitab. That's why lah Maulana perlukan masa untuk syarah secara detail sampai habis. Kalau boleh lah, dia diberi rezeki. Yang kita tengok tu yang tebal tu 1,000 lebih muka surat tu baru. Bayangkan baru suku pun rasanya tak sampai daripada hadis Sahih Bukhari. Jadi kalau duk mengajar gini semua kan, jadi tak sempat. Umur semakin meningkat. Jadi kita bagi peluang kepada Maulana untuk dia siapkan sebanyak mungkin sampai kalau boleh habis tu. Dengan kitab-kitab lain lagi yang perlu disyarah. Mungkin selepas ni Maulana boleh cerita ke ataupun siapa-siapa nak tanya, diberi peluang lah. Muassas sekarang. Boleh kot bagi peluang siapa-siapa nak tanya. Kalau boleh yang berkaitan lah. Yang berkaitan dan tidak cerita pasal fiqh ke. Kita nak cepat masa Nak luar perasaan ke ikut lah. Okey, tafadhalu. Assalamualaikum. Ana Ramli Mak Amin daripada Kuala Lumpur, Maulana. Ya. Cuma nak tanya nak tanya Maulana, apabila syarah Maulana buat tu akan datang tu, kalau bagi pada peluang pada orang lain nak baca kitab tu, bukan Maulana sendiri, ini luar hati saya lah. Mungkin siapa agaknya hok boleh faham metod kita, sebab dah ikuti Maulana ni lama dah. Daripada masuk Kuala Lumpur pun Lembah Kelang pun dah bertahun dah. Siapa yang hok agak-agak boleh faham metod, sebab bagi saya lah, bukanlah nak merendahkan orang lain atau nak akak Maulana. Sebab berapa lama kami bersama Maulana ni, kelainan. Sebab saya sendiri saya kenal Maulana masa Pondok Pesir Tumbuh lagi. Sebab hari tu dengar cerita mari sini, tak tahu. Ya, tak ada jumpa Maulana. Terima kasih Zaim lah, banyak. Moga Allah beri ganjar besar lah ke Zaim, semua sekoyung pun. Tapi masalah balik Maulana, siapa agak boleh nak syarah tu memahami metod Maulana. Sebab kita tahu Maulana, pengalaman kami Maulana, bila Maulana ada orang kritik Maulana suka, seronok, sebab baru ilmu tu hidup. Jadi kebanyakan yang syarah-syarah ni kita tak berani. Yalah, anak tak boleh nak kecek lah Maulana. Itulah siapa agak yang boleh sambung nak buat syarah Maulana, itu sajalah. Bagi peluang orang lain pula. Ada lagi yang lain? Ada Maulana. Ini Firdaus. Iya Maulana. Dari Indonesia Dari Indonesia Maulana. Dari mana Indonesia? Inilah Maulana, saya sebenarnya sangat bersedih. Ya luar biasa dengan rencana Maulana ini. Saya Firdaus dari Indonesia di Riau di Sumatera ini. Dan Masya Allah, saya selama ini kadang di Trata Hadis walau tidak bisa, tapi selalu mengikuti juga faedah-faedah istifadah dari video Maulana, tulisan Maulana. Dan dulu saya juga melalui sahabat saya Dr. Faisal, kuliah pertama Maulana tafsir di Darul Kausar, dulu saya hadir. Alhamdulillah, dan ternyata sekarang sudah hampir 10 tahun lagi lah, jadi 8 tahun ya sekitar itu. Dan Masya Allah sekarang Maulana memaklumkan untuk nak fokus menulis. Saya sebenarnya mengucapkan jazakallah. Terima kasih banyak kepada Maulana. Sebenarnya saya punya latar belakang panjang dalam perjalanan keilmuan ini, dan di Indonesia sekarang saya banyak aktif dakwah ini dan walaupun saya banyak ada juga pendapat Maulana saya tidak setuju, tapi saya banyak terinspirasi. Kemarin sempat saya nak menghantar anak untuk belajar di sana, tapi Allah belum takdirkan. Maka untuk itu sekarang dengan tulisan Maulana ini, saya sebenarnya berhenti Maulana mengajar langsung ini satu sisi sedih, tapi di sisi lain kami sangat bersyukur dalam ulama yang fokus dalam menulis dan juga menyampaikan ilmu.
Dan saya dengar kemarin Maulana juga sampaikan di Paksi ya, Maulana ingin menyelesaikan tafsir Quran dengan Quran, itu memang sangat luar biasa lah di alam kita nih, satu rumpun Melayu ya. Jadi mudah-mudahan ada ulama-ulama Melayu lagi yang menyelesaikan tulisan-tulisan sebagaimana dulu ulama-ulama Melayu juga menulis dalam tulisan Arab Melayu ya. Dan dulu kita kaya dengan ulama-ulama yang menulis. Terima kasih banyak saya. Seperti Ada siapa lagi? Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Hafizah, saya pun baru je join dengar-dengar Maulana punya ceramah. Alhamdulillah rezeki jugalah dapat juga secara online bersama dengan Maulana. Tapi bila Maulana pun nak berhenti untuk untuk meneruskan penulisan, bagi saya ialah ada kebaikan yang sangat besar untuk generasi akan datang. Tapi bersyukur juga saya sebab banyak YouTube Maulana yang pada zaman sekarang kita boleh dengar kan, yang dulu yang Maulana dah memberi ceramah. Jadi saya cuma nak tanya, antara banyak yang tafsir Al-Quran ke ataupun Sahih Bukhari ke, dan banyaklah YouTube yang saya tengok, untuk saya yang kira macam barulah nak belajar tentang ilmu-ilmu ni, yang mana dulu yang patut saya dahulukan YouTube yang Maulana punya? Yang mana satu yang perlu saya start sebab banyak kan? Okey, Assalamualaikum. Saya rasa itu boleh ambil banyak manfaat daripada usaha yang telah dibuat oleh pihak Teratak Hadis kan. Dengan saya rasa video-video yang pendek-pendek tu berkenaan dengan isu-isu tertentu tu mungkin lebih menarik lah. Galeri, boleh tengok di YouTube Galeri Maulana Asri ya. Galeri Maulana Asri. Tengok situ. Lepas tu kalau ada masa lebih lagi, yang sepenuhnya lah, yang penuh tu, video penuh tu diikuti tu, insya-Allah akan nampak lah cara saya tu. Sebenarnya ya lama dah, walaupun yang baru-baru saya rasa kehilangan, berasa tak puas hati, tapi sebenarnya saya sudah lama, hampir 40 tahun dah sebenarnya. Alhamdulillah, bagaimanapun kita dapat mengambil manfaat seterusnya dengan adanya video-video di rakaman ini. Jadi saya berharap peserta-peserta sekalian ikutilah video-video itu di samping video-video yang lain. Jadi untuk makluman saudara Akhi Ramli tadi, setakat inilah, mungkin ada orang yang mampu tu, cuma dia tak ada kesempatan, tak ada peluang untuk melibatkan diri dalam seperti saya ni. Tapi setakat ini berdasarkan persetujuan saya dengan pihak Teratak Hadis, kita telah bersetuju sebagai penawar adalah juga kenangan daripada pihak saya. Saya atas permintaan pihak Teratak Hadis, kalau boleh anak-anak saya sendiri, sebab anak-anak saya pun belajar dengan saya sendiri juga. Khatam Sahih Bukhari, daurah hadis mereka ikuti, itu walaupun kemudiannya belajar di tempat lain. Jadi saya cadangkan setakat ini, sebab saya bersedia untuk menyiapkan nota untuk 2 nota saja. Jadi akhi kita Zaim, pengurusi Teratak Hadis ni setuju sangatlah. Jadi saya cadangkan 2 orang yang akan mengambil alih saya dalam Sahih Bukhari ni. Anak saya yang bernama Ahmad, Ustaz Ahmad lah. Sekarang ni dia mengajar juga dekat Paksi tu, bahagian tafsir. Dia ni habis Darul Kautsar, daurah hadis pun habis dengan saya. Kemudian dia pergi ke Mesir, belajar di Universiti Al-Azhar. Jadi habis di sana lah kira-kiranya. Walaupun saya percaya dan saya berharap peserta-peserta sekalian kalau ikuti dia nanti, mesti banyak kekurangan sana sini sebab orang muda kan, baru-baru lagi. Jadi harap terimalah kekurangan sikit sebanyak tu. Walau bagaimanapun nota tu saya akan sediakan terus insya-Allah. Jadi tulisan saya juga dia cuma yang membentangkan. Sahih Bukhari itu yang kami persetujui ialah bahagian, bukan yang tadi ya. Sebab saya hanya bersetuju untuk 2 saja nota tu. Sebab kalau saya ambil semua jadi macam dulu jugalah. Tak ada beza lah berhenti pun. Penat juga, tak boleh nak tumpu kepada tulisan-tulisan yang lain, menyiapkan tulisan-tulisan yang lain.
Jadi dengan sebab itu saya hanya sanggup untuk 2 saja. Jadi untuk Bukhari itu anak saya yang bernama Ahmad, Ahmad. Dia yang akan pegang kira-kiranya. Macam Akhir Ramli sebut tadi tu, harapan dia tu terlalu tinggi. Saya rasa tak bolehlah harap terlalu tinggi sangat, tapi kita cuba latihlah sikit-sikit. Kalau tidak, bila nak keluar pelapis baru tu, saya ni generasi lama, jadi kena ada lah yang baru tu. Saya dulu pun begitu juga, tidaklah kata terus mahir, tidak begitu. Jadi saya harap terimalah dengan kekurangan yang ada pada dia sikit sebanyak, walau bagaimanapun disokong dengan tulisan saya juga. Jadi kalau ada tak puas hati tu, bolehlah bincanglah dengan dia. Jadi satu, yang keduanya, pihak teratak hadis minta saya kalau boleh sambung ni 99 usul yang kita baca kemarin tu. 99 usul tu, itu pun saya akan tulis juga. Yang akan membentangkannya anak saya juga, namanya Muhammad Hamidullah. Dia ni tidak dikenali sebagai ustaz sekarang ni, sebab dia pensyarah di Universiti Melaya, bahagian undang-undang. Dia tu bahagian undang-undang antarabangsa. Tapi dia belajar di Darul Kausar sampai habis juga. Dan dia belajar daurah hadis Bukhari, hafal Quran. Jadi Ahmad tadi pun hafal Quran juga. Daripada awal tu saya memang tak hantar sekolah dulu. Anak-anak saya ni saya ajar sendiri. Hafal Quran pun sendiri. Belajar kitab sampai daurah pun habis. Lepas tu baru dia masuk ke UIA, kemudian pergi ke UM. Sekarang ni pensyarah di UM lah. Pensyarah undang-undang. Tapi pensyarah undang-undang tu setelah lama tinggal, saya minta dengan dia kalau boleh melibatkan diri jugalah dalam program kita ni. Dengan sebab itu saya berharap sangatlah dengan sahabat-sahabat sekalian, peserta-peserta sekalian, bagi sokongan lah. Dengan mengikuti terus teratak hadis ni, jangan pula dengan ketiadaan saya tu menarik diri masing-masing, jangan. Ilmu ni perlu diteruskan. Ni saya masih hidup lagi, kalau saya mati nak tak nak pun kena berpisah juga kan. Jadi lebih baik semasa saya hidup ni kita cuba tengok pelapis-pelapis tu, generasi baru yang insya-Allah akan mengambil tempat kita di suatu hari nanti. Dengan notanya saya sendiri siapkan. Cuma dia tu membentangkan. Walau bagaimanapun saya tidak dapatlah memenuhi sepenuhnya kehendak teratak hadis tu. Sebenarnya saya terlibat sebelum ni lah, 9 saya kena tulis, 9 tajuk. Duduk pusing itu saya tak boleh keluar daripada pusaran itu saya tak boleh keluar. Sebab 9 saya kena tulis. Dengan makalatnya, dengan tafsir Quran, dengan Qurannya, dengan Sahih Bukhari, Tirmizi, dan macam Abu Daud, macam-macam lain. 9 saya kena sedia. Sebab itu saya rasa penatlah sampai masa dah saya. Bukan berehat sebenarnya. Jadi kalau tengok jadual saya tu semakin padat sebenarnya. Tidak penat sikit Ustaz, penat banyak. Penat banyak. Lagi bertambah lah. Pertama ni saya tak boleh sentuh, saya akan sentuh. Jadi begitulah, saya pun tak tahulah macam mana pihak teratak hadis akan dapat memenuhkan tempat saya saja yang kosong tu. Ada berapa dah kan? Ada berapa yang lagi? Abu Daud. Boleh terisi dah kan sekarang ni? Saya baru jumpa satu ustaz je. Daripada 8 orang ustaz tu, satu ustaz. Jadi apabila Maulana bagi tahu anak Maulana bersedia, okeylah, kita boleh terima, tak ada masalah. Ya. Dia bersedia. Cumanya Hamidullah tadi yang pensyarah tu, dia kata buat masa sekarang ni dia minta maaf, dia tak boleh. Banyak perkara perlu dia siap. InsyaAllah mula dengan Januari lah tahun depan. Tapi yang Ahmad itu, dia bergantung kepada air paksi. Satu lagi, sebab dia mengajar juga dekat air paksi tu. Kalau air paksi itu mula, di sini pun boleh mula jugalah, walaupun tahun ni juga. Itu nanti akan diberitahu oleh pihak teratak hadis lah. Bila air paksi itu akan mula, sebab nak susun jadual tu lah. Begitulah. Tapi saya harap sangatlah, janganlah letak harapan tinggi sangat. Sebab dia orang baru kan. Orang baru, masih muda sangat lagi. Itulah lebih kurangnya. Jadi yang lain-lain yang saya cadangkan nama-nama tu tak boleh dihubungi ke macam mana? Mereka tiba. Saya kasih usulan saya. Mungkin sekali dalam 1 tahun paling lambat Maulana juga menyapa kami sembang-sembang. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan juga terima kasih banyak mengucapkan kepada teratak hadis kami pelajar dari Indonesia ini, banyak dapat manfaat lah dari sini. Sampai kawan kami Qayyim ya, beliau sudah wafat ya rahimahullah taala, dan itu banyak dapat manfaat walaupun dari jauh ya. Jazakumullah khairan kepada semua pihak. Terima kasih.
Maulana, hamba Boleh, rasa ngajar ni lebih kurang supaya masuk lah Maulana. Ya, ya. Jadi kalau orang lain jom masuk ni boleh jadi rasa lain. Jadi Ya, kalau boleh lah sambung lah kalau boleh tu. Maknanya rasa boleh jadi tak serupa. Kalau duk mai tulis resipi saja boleh juga, tapi kak takut yalah resipi yang masuk sendiri tak serupa. Maulana fikirlah. Lepas tu pula dari segi tulisan tu berapa banyak penulisan orang hak terdahulu hak sudah tidak diguna pakai lagi daripada hari ni. Maulana tengoklah mana patut kita kata manfaat lebih besar sama ada mengajar ke ataupun menulis. Kita tengok penulisan hak terdahulu tu kita tak diguna pakai dah hari ni. Maknanya takut kita tu sikitlah manfaat dia daripada hak faham orang learn ni. Gitu lebih kurang. Minta maaf lah kalau salah Maulana amun dah. Tak apa. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Maulana dah. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sini Cikgu Rashid Maulana ni. Cikgu Rashid, sihat Cikgu Rashid? Ya. Alhamdulillah sihat ni. Saya pun emosi juga ni Maulana ni. Ada beberapa perkara lah saya nak cakap ni. Pertamanya saya menyokong lah keputusan Maulana untuk menumpukan perhatian pada penulisan tu. Pertamanya kerana itu ada Maulana cakap kitab-kitab agama ni banyak daripada benua India, Pakistan. Dan kalau kita lihat kita di Nusantara ni umat Islam paling ramai di dunia, tapi kekurangan kitab. Jadi kita patut menulislah untuk membanyakkan kitab-kitab bermutu daripada Nusantara ni. Jadi itu saya sokong. Yang keduanya ialah saya juga menulis sebenarnya lah daripada ilmu yang saya dapat dari Maulana ni. Sebenarnya saya ikut dah ingat 20 tahun Maulana ni, tapi daripada YouTube dan sebagainya lah. Dan sebab itu saya rasa banyak ilmu yang saya dapat, saya patut ambil kelas online lah. Ada menulis ni memang susah lah. Perkara yang susah. Saya tahu saya pun bekas wartawan juga. Memang saya biasa menulis dan ia perkara yang bukan mudah menulis ni. Dan ia kekal lah. Contohnya kita belajar tadi kan daripada Hafiz, Al-Hafiz, Ibn Hajar dan sebagainya. Itu kita lama. Kita masih gunakan sampai sekarang. Kitab Bukhari kita masih gunakan dah beratus tahun. Dan ia akan kekal sampai mungkin sampai kiamat lah. Jadi saya menyokong lah keputusan Maulana untuk menempuh kerajaan pada penulisan. Cumanya mungkinlah kita ni akan rindu nanti. Minta maaf saya emosi sedikit ya Maulana. Jadi kalau boleh lah, rayuan lah. Mungkin sebulan sekali lah kot Maulana muncul lah dalam kelas kita bagi kuliah. Ajar yang Maulana tulis tu. Tak perlu buat nota baru. Apa yang Maulana tulis, yang itu Maulana ajar. Mungkin dalam 2 jam je tu. Mungkin sudah sekali itu. Ini cadangan saya lah kalau boleh. Dan yang seterusnya juga saya buat merayu lah kepada sahabat-sahabat kita ni yang dalam kelas ni supaya jangan meninggalkan kelas ini. Teruskan ikut kelas ini. Sebabnya ialah pada saya, kumpulan yang macam ini ni, yang kita kata ahli sunnah, ahli hadis ni, sangat sedikit lah. Kita boleh lihat di keliling kita, keluarga kita, kampung atau perumahan, banyak yang masih buat tahlil, malam Jumaat baca Yasin di atas Jumaat. Jadi pengurusan kematian, yang banyak masih tidak, orang kata tak begitu betul lah. Jadi kumpulan ni sedikit. Jadi kita jangan berpecah lah. Kalau boleh kita tambah lagi pelajar kelas ini. Jadi saya rayu kawan-kawan kita supaya kekal dalam kelas ini. Kita dalam jemaah kita ni lah. Ahli kitab, ahli hadis, ahli sunnah. Dan yang terakhir juga mungkin ada soalan lagi? Soalannya ini. Kalau lah kita nak jumpa Maulana ni sekali-sekala pergi ke Kota Baru Kelantan, macam mana caranya? Hari apa yang sesuai? Kena buat temu janji ke? Itu saya nak tanyalah soalan tu sebagai pembuat rindu. Terima kasih Maulana. Halalkan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang sebulan sekali tu saya rasa terlalu dekat, terlalu cepat. Saya rasa tak boleh selama tu, mungkin beberapa bulan. Dalam masa beberapa bulan sekali jika perlu, mungkinlah saya boleh muncul, ambil satu slot ke, minta dengan teratak hadis, mungkin. Tapi kalau sebulan, 2 bulan, 3 bulan tu saya rasa cepat lagi. Sebab saya perlu tumpuan lah. Sebagaimana kalau Cikgu Rashid tu dia ada pengalaman menulis, dia tahulah menulis ni macam mana sebenarnya. Perlu betul-betul tumpuan baru boleh buat dengan puas hati. Walaupun Cikgu Rashid sebut tadi, saya mengajar mana yang sudah ada sahaja.
Saya rasa kita boleh tengoklah mana yang perlu. Jika perlu sangat, bolehlah insya-Allah. Tak jadi masalah itu. Kemudian ini kita zuhur ya, zuhur. Kemudian untuk bertemu dengan saya tu, kalau sebelum ni pun sebenarnya saya kurang bertemu dengan orang kalau boleh. Anak-anak buah yang rapat-rapat tu tak boleh katakan tak bertemu. Jadi boleh, cuma bayangkan kalau seorang jadi banyak jugalah. Mungkin kita boleh ambil satu masa ke. Saya dengar-dengar di pihak teratak ada dengan IPACSI nak buat satu majlis ya. Betul ke tu? Betul lah. Nanti kita buat majlis perpisahan lah macam. Sebab begini, ada yang kata selama ni kita duk tengok dalam ni online je. Tak tengok lagi tuan tu sendiri di luar. Di luar ni tak pernah tengok. Jadi bagus juga kalau ada macam tu lah dalam majlis-majlis macam tu insya-Allah. Tapi untuk rasanya untuk mari ke rumah misalnya, saya tidak menggalakkan lah. Sebab kalau ramai sangat ambil masa juga tu. Saya harap faham-faham lah. Kalau nak juga macam tadi lah, kita buat majlis ramai-ramai, itu lebih jimat masa. Kalau dengan maksud tu, ialah saya boleh terima lah. Boleh terima. Lepas tu akan datang ni tak tahulah selama mana tu. Mungkin saya pun tidak kata saya nak berhenti terus. Tidak. Saya nak buat kerja tu dulu. Kalau cepat siap, insya-Allah saya masuk balik pula. Kalau panjang umur, ada rezeki, sihat lagi, insya-Allah kita akan bertemu lagi dalam kuliah-kuliah macam ni. Cuma buat masa sekarang ni saya rasa tak kena. Saya kena berhenti dulu. Mungkin mengambil masa yang agak lama, itu tak tahu. Saya tak boleh katalah itu. Sekurang-kurangnya yang saya berasa terbuku sangat di hati saya, saya kena berhenti dulu. Sebab sayang. Kalau saya katakanlah meninggal lah sekarang ni, pun saya sedih lah. Sebab berapa banyak yang 90% dah siap. Bayangkanlah. Yang saya boleh sebut sekarang ni tu, usul tafsir, qawaid tafsir, ilal Tirmizi, dan Tirmizi yang kita baca tadi tu sebenarnya boleh buat satu jilid dah tu. Dan kitabul Maghazi tadi, itu sudah boleh satu jilid dah tu sekarang ni. Itulah yang saya maksudkan 90% tu. Jadi dalam rancangan saya akan datang, saya tidak ikut tertib Sahih Bukhari. Saya akan pilih tajuk-tajuk besar dia. Misalnya Kitabut Tauhid. Saya akan tumpu situ. Kitabul Adab, Kitabut Tib, saya akan siapkan satu-satu begitu caranya. Jadi kalau akan keluar pun tidaklah jadi jilid pertama, jilid kedua, jilid ketiga, tidak. Berdasarkan tajuk. Sebab kalau nak buat teratur gitu susah. Lambatlah, ambil masa. Jadi itulah rancangan saya. Jadi macam teratak hadis ni pun saya tengok antara yang terbaik lah. Kalau untuk ni secara online ni. Sebab apa? Bayangkan kita boleh belajar tiap-tiap hari ni. Bukan saya saja yang mengajar dalam teratak hadis ni. Saya salah seorang. Ramai lagi sebenarnya yang kita boleh ambil manfaat tu, orang-orang yang hebat-hebat tu. Saudara kita Zain pilih yang hebat-hebat tu, kalau boleh ambil manfaat lah. Bila kita nak belajar hadis, usul hadis pun kita tak tahu. Kepala ekor kita tak tahu. Sedangkan dalam teratak hadis ada yang mengajar usul hadis tu. Jadi patut kita ikuti juga. Jangan tengok saya saja. Saya ni sebahagian kecil saja daripada teratak hadis tu. Banyak lagi yang lain tu. Kita boleh ambil manfaat daripadanya. Jadi kalau boleh saya harap sangatlah teruskan. Dan saya sekali-sekala, saya tak mahu berjanjilah masa tu dengan tepat. InsyaAllah akan muncul. Begitulah setakat ni. Wallahualam. Ada nak tambah? Maulana, kenaan dengan Ustaz sebut penulisan, Ustaz nak tumpu penulisan. Bagi setengah orang macam benda tu umum sangat pun. Sebab ada orang lain menulis juga kan, ada masa. Tapi apa ciri-ciri penulisan yang Maulana buat yang memerlukan masa, memerlukan lebih masa sehingga kena bersara daripada kuliah ni? Mungkin boleh cerita sikit sejak bila Maulana menulis, pembahagian masa macam mana? Gini, macam Ustaz Qayyum tadi sedih kan, setakat ni yang saya tulis tu berapa puluh tahun. Suku pun tak ada kan. 1/4 ke 1/3 tadi Ustaz Qayyum sebut. Bayangkan kalau saya buat leka, tak beri perhatian, tak tumpu, macam mana nak siap? Bukhari saja, tak usah cerita yang lain lah. Sebab dia bukan 2-3 jilid, akan jadi 2-3 jilid. Kalau tadi yang saya rojok tu Kashful Bari, sedangkan saya tambah banyak lagi daripada yang ada dengan dia tu. Yang ada dalam dia, ada yang saya tak ambil, ada yang saya ambil daripada bahasa Urdu tadi. Itu 30 jilid tu sekarang ni. Belum siap lagi. Bukhari saja tu. Dan pengarang asal dia meninggal.
Tapi nasib baik ada anak buah yang dapat sambung. Sebab modal yang asal tu dia dah tinggal dah. Dan itulah sebenarnya yang saya lakukan. Saya ni sentiasa mengajar di Darul Kausar. Daurah hadis saya mengajar Bukhari itu. Jadi rakamannya sudah ada di situ. Dan itu disimpan dalam arkib. Jadi akan datang kalau macam mana boleh ambil yang tu. Boleh ambil yang rakaman itu. Saya mengajar setiap tahun itu. Jadi macam sekarang ni dalam program kita setiap tahun saya kena habis Sahih Bukhari itu. Jadi di situ dah ada rakaman juga sebenarnya. Daripada rakaman tu boleh diambil. Apa yang dilakukan sekarang saya nak bagi tahu lah hari ni lah sekadar makluman sahabat-sahabat sekalian. Kemarin Sahih Bukhari Kitabul Ain. Saya minta anak saya Ustaz Muawiyah, dia dengar daripada rakaman yang lalu, dia tulis dulu satu peringkat. Lepas tu baru saya semok, saya tokok tambah lagi atas yang dia tulis tu. Itu sebenarnya, tapi orang tak tahu. Jadi peranan dia pun banyak. Dia yang buat tu di belakang. Dia dengar rakaman itu, dia buat. Lepas tu saya ambil, saya semok balik. Di mana saya nak tambah, di mana saya nak buat, saya nak baiki bahasa dia. Lepas tu, itu bendanya. Saya nak rujuk balik, kepada kitab, rujukan itu. Itu yang berlakunya. Tapi itu saja yang dia buat. Yang lain tu semua saya sendiri buat. Jadi antaranya yang saya fikir, perlu kamus hadis. Hadis ni banyak. Kamus hadis tak ada satu pun dalam bahasa Melayu. Kamus hadis yang saya nak buat itu dalam rancangannya bukan sejilid dua, tidak, lebih. Paling tidak 4 jilid. Sebab rujukan saya yang utamanya dalam bahasa Urdu. Dalam bahasa Urdu pun satu tu saja. Padahal mereka tu tak tahu keluar. Graduate dalam bidang hadis ni keluar. Tapi dalam bahasa Urdu hanya satu tu saja. Dan kamus itu terbaik. Saya tengok dalam bahasa Arab pun tak ada sampai macam tu. Jadi itu yang akan menjadi rujukan utama saya. Ustaz, kamus hadis tu macam indeks ke macam mana Ustaz? Tidak. Bukan macam yang orientalis buat tu. Bukan. Dari segi makna dia. Misalnya di sini makna dia apa? Ini contoh ya. Ni kamus al-hadis. Al-Kautsar fi tahqiq ma'ani kalimatil hadis wal athar. Ni saya tulis bila 2007 lagi. Berterhenti. Ni cuba tengok ni. Kalimah gharibah ya Ustaz. Itu. Misalnya abarna itratahu. Abara. Kami hapuskan ke semua anak pinak dan ahli keluarganya. Setelah Ali berkata, wallazi falaqal habba wa bara'an nasamah. Bermaksud demi Tuhan yang membelah biji tumbuh-tumbuhan dan mencipta nyawa. Pasti ini akan berlumuran dengan ini, sambil beliau mengisyaratkan kepada janggut dan kepalanya. Mana pasti, orang pasti akan membunuhnya. Mendengar kata-kata beliau itu, orang ramai pun berkata, Lau arafnahu abarna izrata. Jika kami tahu orang yang akan membunuhmu, pasti kami akan hapuskan ke semua anak pinak dan ahli keluarganya. Jadi makna hadis, maknanya kalau kita baca Sunan Sittah, perkataan-perkataan yang ada dalam tu, ayat-ayat, perasa-perasa yang ada dalam tu, segala idiom yang ada dalam tu semua saya bagi. Ni panjang. Daripada mengikut abjad lah. Alif 4, macam ibil, abal, annas ka ibili mi'ah, la tajidu fiha rahilah. Bermaksud manusia itu seperti 100 ekor unta. Engkau tidak akan mendapati seekor pun daripadanya yang layak dijadikan kenderaan. Artinya manusia yang baik, bertakwa kepada Allah dan sempurna akalnya itu sukar dicari. Lepas tu ibilun mu'abbalah, apa maknanya? Ni cuba tengok, bayangkan macam mana nak buat ni kalau saya tak ambil masa yang kepada orang-orang yang belajar hadis ini perlu sangat. Maknanya dia bacalah hadis Bukhari ke Tirmizi ke Abu Daud ke, dia akan bertemu ni lafaz ni macam mana ni. Misalnya al-ainu haqqun, selalunya orang terjemah apa ni, ain itu benar. Apa ain? Ain itu makna makhluk halus, gangguan makhluk halus itu benar. Saya bagi terjemahan. Jadi bila nak terjemah nanti tengok, kita boleh tahulah ni sepatutnya macam mana. Jadi benda-benda begini ambil masa semua. Jadi saya bincang dengan Muawiyah, anak saya tu, dia akan tulis, saya akan baca. Saya tulis begitu. Satu rujukan utama, macam saya terjemah dulu. Semua. Jadi dia tulis, dia type, sebab dia type cepat. Lepas tu saya akan tokok tambah pula atas. Daripada situ saya akan tengok tempat lain pula. Di mana yang tidak sesuai perlu dibuang, di mana yang perlu ditambah lagi. Begitulah caranya. Jadi sebab itu saya perlu masa. Bayangkan, dalam bahasa Urdu yang begitu ramai daurah hadis, merata ada. Satu tu ya ada. Jadi kalau kita boleh buat dalam bahasa Melayu, banyaklah jasanya untuk orang kemudian. Itu sebagai contoh.
Kalau tengok Bukhari saja tu pun, saya pun tak tahulah sempat ke tidak. Tapi semuanya Allah Maha berkuasa kan. Kalau dia nak bagi boleh. Lebih daripada tu pun boleh. Saya nak cerita. Ni saya nak tunjuk ni saya nak tunjuk. Ni semua syarah Bukhari. Syarah Bukhari. Nak ceritanya yang siap ni ada beberapa ya. Ni contohnya Idahul Bukhari. Sudah ada 6 jilid. Ni Anwarul Bari, menantu Anwar Shah Kashmiri. Ada 18 juzuk. Ada 18 juzuk ini. Kitab ni. Tapi semua ni tak siap. Semua ni tak siap. Satunya antara sebabnya mereka berada di zaman, bukan zaman komputer. Saya ni yang saya, kalau orang Kelantan kata makan cekok lah. Faham nak makan cekok sebab ada komputer. Saya fikir dengan ada komputer separuh kerja saya sudah siap. Selesai. Dulu saya tulis tangan. Saya tulis tangan ni. Bayangkan. Sajalah nak tunjuk kenapa saya perlu berhenti. Saya nak tunjuk. Ini bahagian bahasa jadi banyak sangat benda yang kena tulis. Satu-satu tu pun saya pun lemah rasa. Tapi kita pegang dengan Allah Maha Kuasa kan. Dengan kehendak dia, dengan izin dia, insya-Allah boleh. Gitu je lah. Saya duduk situ. Ada kira kemampuan saya terhad sangat. Maulana, kalau satu hari kami terjemahkan kitab Maulana, buku Maulana ke bahasa Indonesia, boleh tak Maulana? Boleh, tak jadi masalah. Saya suka sangat lah kalau disebarkan ilmu saya. Ini kamus 4 bahasa. Ini saya buat Jawi pakai Jawi, bukan Rumi. Bukan Rumi. Sekejap sebab dia panjang sangat, ini 1000 muka surat lebih ni. Tak ada kaitan dengan hadis ni. Tak ada kaitan dengan hadis. Ini sebagai jambatan untuk bangsa kita akan datang. Sebab saya tahu dalam bahasa Urdu ni banyak ilmu. Rugi kalau orang tak tahu bahasa ni. Jadi terpulanglah kepada yang mahulah. Yang bersemangat tinggi, cita-cita tinggi, sepatutnya kena menguasai bahasa ni. Nak tanya Maulana, siapa yang di bawah didikan Maulana yang boleh berbahasa Urdu sekarang ni? Yang Maulana rasa boleh itulah, boleh rujuk kitab-kitab macam Maulana jugalah. Selain sebab saya pernah ikut 2 ustaz, saya boleh buat ada Kausar kot. Itu Muhammad Hanif dengan Ustaz Samsudin kan. Ada ustaz tu kan. Saya rasa saya pernah ikut, saya pernah tengok sebelum ni. Jadi saya tengok metod dia tu, gaya tu macam Maulana jugalah. Tapi yelah, rasa boleh tak kalau serapkan dia sekali dalam online macam ni lah, ganti Maulana ni. Itu kita tanya ni lah pihak teratak hadis lah. Dia tak mau dah. Dia ada kelah banyak dah, dia kata. Dia ada banyak dah. Ni cuba tengok ni kan, contoh ni. Tapi lambat ni pasal besar sangat kan. Nyamuk. Misalnya nyamuk ni apa bahasa Arabnya? Bahasa Urdunya. Kemudian bahasa Farsinya di sini. Cuba tengok. Berapa banyak ni sini. Nyawa ikan, menyambung nyawa, bersenyawa, mensenyawakan, mempersenyawakan, persenyawaan, bernyawa, berkorban atau mengorbankan nyawa pada, meniupkan nyawa ke dalam, meragut nyawa, keberanian menyambung nyawa. Nak baca mana Ustaz? Nak baca dalam Farsi tu kan bunyi dia tu. Majra jui, hadisai jui, qatrai jui, gushtan nabud kardan, halak kardan. Dia bahasa-bahasa ni. Nak bunyi macam Urdu juga Dekat-dekat. Cuma dia slang tu kadang-kadang dia berbeza sedikit. Slang Farsi India, Pakistan dengan Farsi Iran apa tu, slang tu adalah berbeza. Tapi tulisannya macam ni. Dia dekat-dekat. Memang bahasa tu dekat. 1/4 daripada bahasa Urdu tu bahasa Farsi. Sebab tu saya mudah belajar bahasa Farsi. 1/4 dalam bahasa Urdu sudah ada bahasa Farsi. Bahasa Farsi ni pula boleh dikatakan separuh dia tu bahasa Arab. Jadi dekat sangat. Inilah benda yang saya buat je. Yang perlu. Ini dah habis dah ni. Dah siap dah. Cumanya itulah yang saya kata 80% setengahnya, 90% saya kena tumpu untuk siapkan sepenuhnya dengan lengkap supaya boleh diterbitkan dalam bentuk buku yang sempurna lah, insya-Allah. Gitu. Banyak sangat benda. Jadi saya rasa bertanggungjawab. Kalau saya tidak buat, siapa dia nak buat? Siapa nak buat? Mungkin kalau orang buat pun tak, macam lain lah. Gitu. Jadi yang tadi saja tu 1000 muka surat. Saya nak buat lagi yang kamus tematik Al-Kausar tu berdasarkan tema tu kan. 3 bahasa tu. Saya nak tambah lagi bahagian peribahasa. Sebab saya berjanji dah dulu. Saya akan buat. Dan sekarang ni, itu pun sedikit dah nak siap.
Kalau saya boleh tambah satu lagi lengkap. 3 bahasa tu beri bahasa Melayu, Arab, Urdu. Sesuatu yang memang tak ada lagi lah kira-kira. Tujuan saya ialah mempercepatkan orang kita ni maju ke depan. Itu maksud. Sekarang kalau ya. menurut itu berapa halaman sehari, berapa muka surat sehari bisa selesai Maulana? Tak tahulah saya sebab tak mula lagi kan jadual itu, tak mula lagi, insya-Allah lah. Kalau saya beri tumpuan tak ada benda-benda luar, saya rasa boleh cepat lagi lah daripada biasa. Semua tadi yang saya tulis tu sambil-sambil semua tu dululah tu. Ya, kamu 4 bahasa tadi 30 tahun yang lalu saya dah tulis. Bukan baru, tapi saya tidak dapat siapkan. Itu benar. Begitulah. Ada apa-apa lagi? Maulana, Ya. ada satu cadangan Ya. Saya memang beli buku-buku Maulana yang contohnya Sahih Bukhari dan Usul Rayat. Macam Sahih Bukhari tu tebalnya 800 muka lebih kurang, Usul Rayat 800 muka buat satu jilid. Bagaimana untuk akan datang kalau Maulana keluarkan dalam bentuk jilid-jilid yang kecil supaya senang Saya pun bawa mana-mana. fikir gitu juga. InsyaAllah. Tebal sangat Maulana nak bawa jalan-jalan tu. InsyaAllah akan datang lah. InsyaAllah. Ada lagi? Saya kira setakat tu dulu untuk hari ni. Minta maaf lah. Dan, Ya, saya pun banyak-banyak minta maaf dengan semua sahabat-sahabat saya, peserta-peserta sekalian kalau ada salah silap, lanjur cakap, agak minta maaf lah. Dan doakanlah untuk saya, doakanlah untuk saya supaya apa yang saya nak buat ni semua ni untuk kita semua, untuk bangsa kita, untuk generasi akan datang. Saya nak tengok semua ni maju ke depan. Lepas tu kepada Teratak Hadis lah saya terima kasih banyak-banyak. Bukan Teratak Hadis saja sebenarnya, lama, dalam masa yang lama tu, terutamanya masa pergi ke KL, pergi mari tu, bukan satu pihak saja, pihak MSU dan ramai lagi yang lain, pihak-pihak lain. So saya ucapkan terima kasih kerana telah menyumbang sebenarnya kerja-kerja saya, usaha-usaha dakwah saya. Mudah-mudahan semua diberkati Allah, diterima baik oleh Allah sebagai amal soleh kita. Jadi itulah saya rasa. Lepas tu kalau tak ada apa-apa saya rasa kita doa lah sikit di akhir majlis ni kan. Jadi sekadar itulah untuk hari ini. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi. Allahumma a'inna ala. Amin. Allahumma Amin Allah. ومن نفس لا تشبع دعاء لا يسمع. آمين. اللهم اجعلنا من العالمين، اللهم اجعلنا من الفائزين، واجعلنا من الجنة رزقا حلالا طيبا ربنا وعلما نافعا وعملا سديدا آمين يا رب. خاشعا وجسما سليما آمين. ولا تدعنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا عدوا الا اهلكته، ولا حاجة من حوائج الدنيا الا قضيتها يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وعلما، هب لنا من لدنك رحمة وعلما. اللهم ربنا هب لنا من لدنك رحمة وعلما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Jadi sekadar itulah dulu untuk hari ini ya. Minta maaf semua dan sama-samalah kita berdoa kepada satu sama lain insya-Allah. Saya rasa dari segi maksud saya nak berhenti saya dah jelas dah baru ni, tak perlu ulang lah. Cumanya hari ini sebagai mengingat balik lah apa yang kita telah belajar dalam Sahih Bukhari. Kan? Sahih Bukhari ni selalu Imam Bukhari ni, kalau dia bab dia tu, kalau orang belajar banyak macam kita dah belajar banyak, kita tahu lah dia permulaan bab dia ada isyarat permulaan, dan hujung bab, kesudahan bab dia ada isyarat kepada kesudahan. Habis.
Saya selalu kalau habis bab kan, saya akan ceritalah benda tu. Misalnya bab wahyu. Permulaan wahyu. Lepas tu akhir wahyu. Akhir wahyu macam mana? Jadi isyarat kepada apa? Hafiz Ibn Hajar kata isyarat kepada kitab dia tu. Ni mula, ni habislah bab tu. Lepas tu bab lain pun ada mula, ada akhir. Syekh Zakaria sebut, saya tertarik sangat dengan pendapat dia tu. Dalam kitab dia Al-Abwab Tarajim tu lah. Dia kata Imam Bukhari sebenarnya mengisyaratkan kepada kehidupan kita. Kita kena beringat hidup kita ni bila ada permulaan, ada hujungnya. Kelas kita ni pun hujung ni. Dengar? Semua. Kalau tidak begitu, hidup mesti ada mati. Dia tak boleh lari. Sebenarnya Imam Bukhari sampai-sampai tulis tu dia sentiasa ingat kepada mati. Ingat kepada mati. Dan dia nak ajar kita supaya ingat kepada mati. Ingat kepada mati ni bukan melemahkan semangat, tidak. Dia jadi makin kuat, motivasi besar tu. Sebab itulah Sayyidina Umar kan, Sayyidina Umar job dia, kalau job Nabi Muhammad Rasulullah, job dia kafa bil mauti wa'izan. Cukuplah mati itu menjadi penasihat kepada kamu. Mati, ingat mati, cukup. Apabila seseorang tu ingat mati kan, saya ni pun ingat mati. Sebab tu nak berhenti. Saya masih segar lagi, boleh buat kerja. Takkan setelah terlantar baru kita nak fikir nak menulis. Kena rancang. Kena rancang. Sebab kita, ikut mana-mana pun kita akan berakhir. Sebelum berakhir tu kita buatlah sesuatu. Sesuatu yang kita fikir apa yang terbaik. Bukan untuk saya saja, untuk orang lain pun begitu. Fikir apa yang terbaik untuk kita. Untuk kita bawa ke sana lah. Semua ni hidup kita orang Islam ni, dia bukan setakat ni saja, dia bersambung dengan akhirat. Fikir itu. Sebab kita ni ada kesudahan, ada hujungnya. Itulah yang kita belajar daripada Sahih Bukhari. Daripada awal sampai akhir dia buat gitu. Memang dia beriktizam. Itu salah satu ciri yang istimewa kitab Bukhari. Dia kira juga akhir macam mana. Isyarat kepada akhir. Akhir sudah tamat, habis, mati. Yang semua menunjukkan hujung. Maknanya hidup kita ni memang begitu. Jadi kena ingatlah. Seboleh-bolehnya masing-masing ada kelebihan kan, ada kelebihan. Yang kaya tu buatlah dengan harta dia apa yang patut dia buat. Jangan harap orang. Saya pun sebab saya tidak harap. Tulis lah, kita tulis ni. Ni saya tulis lah. Tapi saya dah tengok dah lama dah, berapa puluh tahun. Lama dia kalau macam ni. Ni saya tulis dah ni. Ketika nak mengajar tu boleh katakan setiap yang saya mengajar saya tulis. Tapi saya fikir, lama dia proses ni. Kita akan ada hujung. Jadi sebab tu saya fikir tak boleh. Orang-orang lain pun saya harap begitu jugalah. Begitu juga. Buat apa-apa tu, terutamanya ahli ilmu lah. Kalau dia tidak fikir ilmu dia tu nak tinggal, rugi. Saya ada perasaan tu. Perasaan rugi, tak kena, salah. Puasa, tak ada kenangan. Bila saya siap tulis kan, rasa lega. Misalnya, saya tulis kamus Hindi. Walaupun orang tak guna, tak tahu mana orang nak guna, saya tak kira. Itu yang saya boleh. Yang saya boleh. Dan saya telah buat bila gitu saya lega. Bahasa Hindi ni kok mana-mana. Kalau kita tengok, bahasa dalam dunia ni 7,000 lebih. Dia nombor 3. Sedara 10. Paling ramai orang guna. Dekat-dekat lah dengan bahasa Urdu tu. Jadi saya rasa lega. Ada makna saya pergi ke sana. Ada bekas. Kita rasa gitu. Bukan pergi tak ada bekas. Mari ke dunia tak ada bekas apa. Tengok batu nisan 2 butir. Nak tengok mana sekadar gambar, binatang boleh ada gambar. Saya fikir gitu. Jadi orang-orang lain pun saya fikir buat gitulah. Bukan saya ni bidan ni. Bidan lain banyak lagi. Masing-masing ada kelebihan. Kalau ada harta, buatlah sesuatu dengan harta tu yang kekal lama untuk kita. Yang kekal lama. Mana lepas pada kita mati pun kita macam hidup.
Pahala sampai kepada kita sentiasa. Buat masjid, buat sekolah, buat kebajikan, buat apa saja. Ikutlah kelebihan apa yang ada pada kita. Kita buat sesuatu. Jangan mati gitu saja. Jangan mati. Jangan harap orang lain. Buat orang lain tu tak apa, dia nak buat bagus lah. Tapi kita sendiri kena buat. Kalau tidak rugi kita hidup. Rugi. Terutama orang berilmu lah. Terutama orang berilmu. Jadi kena fikir sangat masalah masa tu. Dan saya rasa pengajaran banyak. Saya ni banyak orang kata terinspirasi lah dengan Maulana sana yang saya belajar sana. Mereka itu suka sangat menulis. Sebab apa? Kata dia kesal lama. Kesal lama. Lepas pada kita mati. Cuba tengok lah Imam Bukhari. 1000 tahun lebih lah. Orang duduk baca lagi kita. Orang duduk baca lagi. Setiap orang baca dia boleh sampai ke pahala. Semakin banyak. Semakin lama, semakin banyak. Bukan semakin sikit. Itu faedahnya. Jadi sekarang ni Allah SWT bagi kepada kita banyak kemudahan. Selain daripada menulis, rakaman ini. Rakaman ini jadi saksi. Jadi saya harap mana-mana yang tak puas hati setengah-setengah tu sedih lah. Sebab baru duk ikut saya kan, saya ni lama dekat 40 tahun. Lama dah. Saya nak bagi peluang kepada orang baru juga. Saya pun tidak berhenti dengan cara saya lah. Dengan cara saya. Jadi harap tengoklah rakaman-rakaman ni. Saya rasa rakaman ni pun letih nak tengok. Kalau ambil daripada awal. Jadi Allah SWT bagi satu lagi peluang kepada orang kemudian ni untuk kekal. Iaitu adanya rakaman-rakaman selain daripada tulisan. Jadi itu boleh diikuti. Jadi bila sebut rakaman ni, saya tengok lah. Saya banyak terutama budi lah. Banyak terima kasih kepada saudara kita Tuan Haji Zamri. Kena tahu juga, ini orang yang sangat berjasa pada Darul Kausar. Studio Darul Kausar ataupun website Darul Kausar, itulah penggeraknya, orangnya. Tanpa saya minta. Ini orang yang jasanya saya tidak boleh lupa. Dan moga-moga Allah SWT membalas untuk dia khidmat dia. Wallahualam, ada ke tidak isteri dia sih, Tuan Haji Zamri dan Puan Halimah. Halimah ni satu keluarga, dia duduk gereja benda ni. Mungkin orang tak perasan, duduk rekas, duduk sunting. Kadang-kadang saya batuk, kadang-kadang dia buat semua. Ni kerja orang ni. Jasa dia sangat besar. Jangan nampak saya saja. Macam kita tengok filem kan, nampak hero dengan heroin. Padahal sebenarnya beratus-ratus di belakang. Mereka semua ada peranan. Jadi saya sangat berhutang budi dengan sekeluarga ni. Dan dia telah berjasa. Tanpa saya minta, dia berkhidmat dengan mengeluarkan banyak mana duit. Banyak sangat. Jasa-jasa dia, khidmat dia. Dan ramai lagi kalau saya nak sebut, termasuklah dia Cikgu Nasir kita dan isteri dia, Dr. Norita. Banyak sangat khidmatnya. Jadi terutama budi semua saya kepada mereka. Dan banyak-banyak berterima kasih. Allah sahaja yang dapat membalas jasa-jasa mereka itu. Jadi teruskanlah. Jadi saya mengharapkan terus. Jangan berhenti. Dengan berhentinya saya, kehidupan ini tidak berhenti. Kena terus. Jadi saya ni kira nak jaga masa lah. Ada seorang Maulana saja saya sebut, saya terinspirasi banyak dengan orang sana. Orang-orang Arab, orang-orang India, Pakistan ni sangat suka menulis. Sebab dia tidak sibuk dalam benda-benda yang buat masa lah. Seperti tempat kita ni, nak pergi sembahyang hajat, nak pergi belah mulut, anak orang tu, orang dia mati, begini-begini. Banyak upacara, jadi orang alih buat masa banyak. Saya tak mahu jadi gitu. Sebab saya ingat Maulana Wahiduz Zaman, sebab saya pun ada tulis juga. Dan saya terpengaruh dengan dia. Qamus hadis dia tulis. Qamus hadis tu 4 jilid. Mengikut pengamatan saya setakat ni tak ada yang boleh litah tu. Dalam bahasa Arab pun tak ada. Dia buat dalam bahasa Urdu. Jadi saya ikut jejak langkah dia. Saya baca sejarah dia, apa sejarah dia. Saya nak sebutlah hari ni. Maulana Wahiduz Zaman ni cukup jaga masa.
jaga masa. Sebab itu dia boleh buat benda tu. Dalam bahasa Urdu ni, padahal tiap-tiap tahun ramai yang keluar ni, daurah hadis. Ulama-ulama hadis, tapi kamus hadis satu dalam bahasa Urdu. Kalau nak tahu. Bukan banyak. Sebab susah nak buat. Tapi dia ni jaga masa macam mana? Dia tulis di pintu dia. Dia tampar dinding. Di pintu dia. 5 minit saja. Kalau nak bertemu dengan dia. Lepas pada dia 5 minit, minta maaf kalau saya angkat punggung. 5 minit. Tengok jaga masa. Orang macam ni lah baru boleh buat. Baru ada sesuatu. 5 minit. Payah kan? Dia tak bertemu dengan orang tak ada pasal. Jadi kalau saya buat ada contoh. Saya tidaklah sampai begitu. Saya tidak. Tapi maknanya ada. Sebab itu dia boleh buat. Dia terjemah semua sunan sitah. Bukan sunan sitah. Muwatta' Imam Malik. Dalam bahasa Urdu. Boleh tengok sampai sekarang dengan nota-nota ringkas. Dia tidaklah panjang macam ni. Syarah gini. Tidak. Bukhari ada. Muslim ada. Abu Dawud ada. Semua ada. Itu kerja dia. Lepas tu dia buat tabwibul Quran. Quran tu kan buat bab. Buat bab. Maknanya bab niaga. Ni ayat. Bab ni ayat. Dia letak setempat. Jadi senang orang nak cari. Sebab dalam Quran tu kan terkabur. Bab tawakal misalnya. Mana? Bab taqwa. Dia tabwibul Quran. Banyaklah jasa dia menulis. Tapi dia jaga masa. Kalau kita tak fikir masa, habis gitu. Hidup ni berarti apabila kita isi masa. Kalau kita tak ada isi masa, tak ada apa hidup. Itu sebenarnya. Tak ada bekah hidup. Bekah hidup ni apabila kita isi. Itu yang saya nampak, yang saya belajar daripada Maulana Wahidus Zaman. Dan ramai lagi orang lain sebenarnya. Apa nama ni? Itulah. Kalau kita tengok mereka ni buat kerja, buat sungguh. Buat kerja sungguh. Orang-orang di sana ni semangat dia lain. Semangat dia lain. Anak buah begitu. Kalau untuk guru tak habis. Yang saya selalu rujuk di Sahih Bukhari ni kan. Kashful Bari ni. 30 jilid dah siap. Tok guru mati dah. Anak murid sambung lagi. Sebab dia dengar tok guru ada rakaman, ada apa semua. Sambung lagi. Tak habis lagi. Dia mati. Itu. Kerja yang memang perlu masa. Hafiz Ibn Hajar tulis ni Fathul Bari 40 tahun. Bukan sekejap. 40 tahun. Itu kalau kita tengok orang jauh-jauh. Kalau kita tengok Hamka kan, semua kenal kan. Dia tulis falsafah hidup dia 25 tahun. Padahal sebiji ya. Ambil masa menulis. Sebab dia bukan tulis itu saja kan, dia banyak lagi yang lain-lain. Kadang-kadang kesibukan begitu begini. Itulah. Begitu juga Jalaluddin As-Suyuti. Jalaluddin As-Suyuti ni umur dia 48 tahun ya. Kalau saya ni Tuhan Buya umur dia lama dah tak ada. Itu benda kena fikir tu. Setelah dia umur 40 tahun dia minta maaf dengan sahabat anda, dengan anak murid dia nak berhenti semua. Dia nak tumpu kepada menulis. Sebab itulah tulisan dia banyak. Dia bagi masa. Umur 40 tahun dia berhenti. Kalau saya berhenti umur 40 tahun, kali banyak juga. Tapi ialah hikmah Allah banyak juga. Dengan kita mengajar tu banyak juga lah manfaatnya. Ada rakaman, ada apa sekarang ni. Tapi nak cerita, kalau orang dulu bayangkan, kalau dia tak tulis macam mana? Rakaman tak ada. Boleh kan? Sebab tu dia boleh tulis kitab yang terbesar. Jami'ul Ahadith. Berapa puluh jilid. Jalaluddin Suyuti. Dan banyak lagi yang lain-lain dia tulis. Padahal umur dia 48 tahun. Imam Nawawi yang hebat 45 tahun tu. Ni Tuhan bagi lama dah ni kepada saya. Tangguh. Bila berlaku apa-apa kita fikir, ni amaran ni. Amaran. Itulah sebabnya. Baru dia dah sebut dah tentang sebab tu kan. Jadi kelas-kelas ni tak boleh berhenti, biar teruslah. Hidup kan. Saya nampak macam saya lebih suka cara online lah. Macam Google Meet, macam teratak hadis buat tu, saya rasa cara macam tu lebih
diterima lah pada masa akan datang. Pada masa akan datang. Sebab nak pergi satu-satu tempat setelah ada kemudahan tu kan, jadi keberatan. Tapi perlu ada juga yang begini pun, secara berhadapan begini pun perlu ada juga. Jadi itu terpulang kepada masing-masing lah. Tapi saya lebih nampak begitu lah. Sebab dulu saya mengajar Abu Daud di Masjid Muhammadi. Di Masjid Muhammadi lama juga. Tapi saya tak tulis. Rugi. Mengajar gitu. Lepas tu saya sedang molek kata dengan COVID tu berhenti COVID tu kan. Saya pun fikir. Lepas tu dah ada kemudahan sekarang di Google Meet ke apa ni, saya pun buat keputusan nak berhenti mengajar di Masjid Muhammadi tu lah. Bukan kerana orang kata lagi dah, jangan sangka apa-apa lah. Alhamdulillah, terima kasih kepada pihak Majlis Agama Islam dan pihak yang bertanggungjawab dalam hal agama di Kelantan ni. Saya tak ada apa. Sebenarnya selama ni saya tak ada tauliah. Mereka tak tanya pun saya. Alhamdulillah lah, tak ada ganggu, tak ada apa. Cuma saya sendiri nak berhenti. Sebab saya nak berhenti sebab apa? Saya nak tulis. Lepas pada kita start dengan teratak ada tu saya tulis. Tulis semua. Yang dulu tu ada tulis sikit-sikit gitulah. Jadi dengan sebab nak tulis lah jadi berhenti tu. Bukan sebab apa-apa, tapi setengah-setengah lagi memang saya tak boleh masuk mengajar. Saya tak boleh masuk sebab dikira Wahabi. Sini alhamdulillah dia tidak anggap gitu. Wallahualam, tak tahulah. Tetapi maknanya tidak ada gangguan lah selama ni. Saya ni mengajar selama saya nak dulu di Masjid Kubakrian dulu. Saya lama belah tahun juga. Habis Sahih Bukhari itu saya mengajar. Tapi saya tak tulis masa tu. Lepas mengajar di Paksi baru mikir. Kena tulis. Rugi. Ya tak ya pun saya setiap kali nak mengajar saya baca. Saya baca. Tidak apa nama ni cerita kosin dah. Kalau tak tunjuk kitab boleh ni sini. Tapi saya tak tulis pada masa itu. Jadi saya merasa rugi. Setelah tu diminta lagi saya mengajar sama, tapi saya tak mahu. Setakat tu sudah. Tapi trik tu jauh panjang. Belah tahun. Sama juga di Masjid Langgar. Saya Muslim. Siapa habis? Lama juga. Belah tahun juga tu. Lepas tu diminta lagi, tak ada halangan apa-apa. Tapi saya tak mahu setakat. Cukup. Begitu. Jadi sama juga mana-mana pun tak ada apa-apa. Cuma setengah-setengah tempat tu memang saya tak boleh masuk lah. Setengah-setengah negeri tu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Jadi sajalah kisah cerita ni lebih kurang supaya tahu perjuangan ya. Kerja orang yang pendakwah, orang yang mengajar agama ni jangan ingat senang. Baca sejarah dulu pun teruk-teruk. Imam Bukhari sendiri akhirnya mati tengah jalan. Dia kena buang negeri. Tapi saya ialah tempat-tempat. Padahal saya mengajar benda ni lah. Ada nota, ada apa. Tak benar. Saya tak maaf kepada semua. Orang-orang yang berkenaan. Besok kita bertemu di hadapan Allah. InsyaAllah. Saya tak maaf. Tapi kalau orang yang bagi macam Kelantan, alhamdulillah. Saya terima kasih. Mudah-mudahan Allah SWT berkati kehidupan kita semua. Saya berhenti tidak kerana apa-apa. Kerana sepilihan saya sendiri. Tapi tempat-tempat yang saya tak boleh pergi itu, sebab itulah tuduhan lah. Jadi tuduhan itu saya tak maaf InsyaAllah kita bertemu di akhirat besok. Sebab ini bukan kepentingan saya. Kalau kepentingan saya boleh maaf. Kalau pribadi lah, saya boleh maaf. Tapi ini kepentingan umat. Rugi umat sebanyak mana. Terhalang umat daripada mendapat ilmu yang benar sebanyak mana. Sedangkan dia benar. Habis mari. Dia benar. Orang-orang yang duduk mengaruk lah. Bawa ada maudhu', bawa begitu-begitu. Sebab apa? Sebab boleh terima tahlil dia. Betul. Saya tak boleh terima. Saya kata itu tidak ada di dalam sunnah. Maulid tidak ada di dalam sunnah. Tidak dibuat oleh sahabat-sahabat. Tidak dibuat oleh imam-imam. Saya jelas. Pendirian saya memang begitu.
Timur tak timur tak. Sudah. Kerana tu ya, kalau kita tanya wajib lah benda tu. Tak wajib pun. Paling tinggi harus ya. Tapi boleh halal benda yang besar. Inilah kecuaian dan kelemahan institusi agama tempat kita. Sebagaimana kita tengok sekarang ni. Apa? Yang adanya Perlis. Selalu saya puji Perlis. Sebab betul. Saya puji tidak saja-saja. Sebuah negeri yang merentah, cara Islam pun tidak buat seperti pejabat mufti dia untuk agama, untuk sunnah. Dia kalau benda yang tak betul dia tunggu sampai ke peringkat akhir ni, GISB apa semua. Siapa yang cakap? Yang duduk sibuk, dia duduk menentang ni, tuduhan semata-mata, fitnah semata-mata, kata macam-macam. Yang saya kenal mereka itu orang yang baik, orang yang nak kepada sunnah, orang yang terbuka, orang yang terbuka. Jadi saya menjadi saksi, dan itulah cara yang terbaik yang saya nak. Saya tidak minta, saya tidak apa. Dia bagi, hantar kepada saya tauliah. Saya nak mengajar di mana pun boleh. Itu baru betul. Itu baru betul. Pegang agama, duduk di institusi agama, itu baru betul. Kenal orang. Ni orang dia bagus. Ikutlah dia, tidak orang negeri kita pun. Dia bagi kepada saya. Saya tak minta pun. Tapi negeri lain tak ada buat macam itu. Kelantan pun tak buat. Cuma dia tidak halal lah saya. Bagi saya sepatutnya buat gitu. Orang-orang alim mana-mana pandai sungguh yang diakui semua lah. Sepanjang masa tak ada salah. Kalau ada salah pun sikit-sikit lah. Sepatutnya kita kena buat gitu. Tak kena tu kita. Sebab itu saya di wilayah dahulu, Dr. Zulkifli Al-Bakri tu kan, dia panggil nak bagi tahu dia. Saya tahu. Berjumpa dengan dia tak apa. Lepas itu saya sendiri kata orang lain pergi, dia nak bagi tahu dia. Saya tak ambil sampai sudah. Sebab apa? Saya tahu ini semua permainan. Ini semua mengaruh semua. Sementara dia ada, ya, kalau orang lain akan tarik lah tauliah tu. Jadi ini semua permainan, mempermain-mainkan orang alim, orang nak mengajar agama. Padahal ada tahu dah. Sebab itu saya tak ambil. Perlis itu tadi hantar di rumah. Kita terima lah. Bagi saya sepatutnya begitu. Belajarlah daripada Perlis. Banyak perkara yang perlu belajar daripada mereka. Tak perlulah sombong. Tak perlulah memfitnah mereka lagi. Banyak sangat ada tu. Sedangkan orang-orang yang alim seperti yang saya boleh sebut, seterusnya kalau nak belajar-belajarlah dengan orang ni. Saya syorkan macam Dr. Uzaimin, dia memang alim. Bukan calon-calon orang tu. Tapi masyarakat kita dah hilang nilai. Profesor pun dia tak kisah, doktor pun dia tak kisah. Dia nak kata-kata. Tak takut kepada Allah, tak tahu nilai ilmu. Macam Dr. Basri, Profesor Dr. Basri Ibrahim, itu orang yang sangat alim. Ambillah ilmu sebanyak mungkin dengan mereka ni, selain daripada mufti dia sendiri. Sepatutnya kita begitu. Ni nak fitnah lagi. Itu saya sedih. Saya sedih. Jadi kita kena bersama yang benar. Jadi termasuklah RUU apa semua ni kan. Walaupun ramai mufti timur, saya nampak itu tak betul. Itu tak betul. Itu ada kepentingan, kepuakan, dan akan berlaku suatu yang tidak bagus lah akan datang kalau timur. Yang pantas yang Perlis. Walaupun yang satu, saya bersama mereka. Saya tidak bersama dengan yang nak usulkan ni RUU. Sebab dia sebenarnya nanti kita akan tengok kalau lulus orang yang alim macam Dr. Zulkifli Al-Bakri tidak akan wujud, tidak akan ada. Padahal dalam sejarah mufti wilayah ni antara mufti yang terbaik. Berapa banyak karangan dia, fatwa dia. Dia buka website mufti apa semua. Orang boleh tumpah. Sedangkan kita tengok mufti-mufti lain mana ada. Tak ada buat semua ni. Orang pergi belajar dengan orang lain. Dengan mufti-mufti tak dapat apa. Kita akan lihat mufti macam tu tak akan wujud. Sebab apa? Sebab dia dicop Wahabi. Itu kan? Tak tahu siapa cop. Jadi patut ke pihak yang bertanggungjawab diterima saja, dengar saja yang tak tahu mana ni fitnah.
kita tak akan dapat. Itu kerugian besar. Dia akan ada puak-puak yang macam tu lah. Sebulu, sehaluan dengan mereka. Yang mana dia akan menafikan apa? Ni, satu golongan besar. Ahlul hadis dinafikan. Yang ada Asy'ariyah Maturidiyah. Besar tu. Macam tiga beradik ada. Saya selalu buat contoh dalam makalah saya pun, saya dah tulis dah tentang ahli sunnah. Tiga beradik, dua boleh, kamu boleh guna bin ayah. Kamu yang ketiga dia tak boleh. Padahal dia sulung. Padahal memang anak tu saya pun bapa pun tak faham. Tidakkah zalimnya apa? Aliyu ni zalim bagi saya. Sebab apa? Menafikan hak satu kumpulan yang memang wujud sepanjang masa, iaitu ahlul hadis. Tiba-tiba dinafikan. Nak panggil pesaka tu dah dua. Padahal ada seorang lagi. Kenapa kau macam tu? Panggil pesaka. Ni yang layak timur pesaka daripada ayah. Tak dia tidak. Kenapa? Dia tidak anak ayah. Itu sebenarnya. Dan banyak lagi lah perkara-perkara lain. Sebenarnya orang yang buat ni ada kepentingan. Dan yang tak faham pun banyak sebenarnya. Sebab itulah saya setuju sangat apa dia Mufti Perlis tu cadangkan ada dialog antara menteri. Buat dialog, nak tahu secara terbuka. Bagi saya memang ramai lagi tak faham ni Asy'ariyah Maturidiyah ni, tak faham. Nak kata nak ikut Asy'ariyah Maturidiyah, Asy'ariyah saja ada berapa versi? Tahu ke? Ada berapa versi? Itulah benda. Tiba-tiba nak paksa kepada semua orang. Di wilayah tempat yang terbuka, semua orang, negeri-negeri mana pun, di sanalah pusat. Tiba-tiba nak dihakkan. Ini satu penganiayaan, satu kezaliman yang besar, satu kejahilan sebenarnya bagi saya. Kalau orang tu alim, dia tak akan buat kerja macam ni. Dia tak akan buat kerja macam ni. Ikutlah ramai sokong pun. Orang kata dua belah mufti sokong. Ikutlah sokong. Saya kata tidak. Tak betul tu. Mereka pergi dengan tutup mata tu. Kalau betul, bincang. Bincang dulu. Dengan orang-orang yang pandai. Sepatutnya begitu. Ni tidak. Nak paksa. Main paksa. Nak guna kuasa pula. Setara tak ada kuasa tu dia sekat saya. Tak boleh mengajar saya, tak boleh. Kalau ada kuasa macam mana? Tak boleh lah. Mungkin penjara pula. Dihukum pula. Dia sebenarnya menuju ke situ. Meruncingkan lagi suasana. Sepatutnya orang jadi ayah ni, dia mendamaikan anak-anak. Ni, bapak menteri, apa sepatutnya begitu. Ni tidak. Anak ni dapat lagu ni, berkelahi, dia memihak. Tak kena macam tu. Tidak bijaksana. Pemimpin yang bijaksana macam ayah lah. Kalau apa-apa berlaku di kalangan anak dia, selesaikan masalah dengan tenang, dengan baik. Dengar kedua pihak. Jangan satu pihak saja. Baru kita dapat hasil yang baik. Itu pendapat saya. Jadi, banyak perkara yang perlu kita pelajari dan perlu kita ikuti. Dengan tidak ada saya dalam majlis umum, ramai lagi sebenarnya saya pun rasa tidak bersalah saya, tidak berdosa kalau saya berhenti. Ramai lagi yang alim-alim, yang hebat-hebat, yang boleh membimbing kita. Terutamanya yang ada di Perlis. Itu orang-orang yang bagus. Yang dibuat negeri lain, dia pergi situ. Lama-lama jadi pusat ilmu. Universiti pun berapa dari situ. Dan universiti nak buat lain, Muhammadiyah, tak boleh. Raja Perlis juga kata mari buat sini. Tu ceritanya. Kerana apa? Kerana fikiran yang tertutup lah. Muhammadiyah. Muhammadiyah tu siapa? Hamka tu lah. Saya dengar sendiri apa nama ni, Sahibus Samah, Mufti Perlis cerita kepada saya. Nak cerita je keadaan teruk masyarakat ni. Dia kata ada seorang mufti. Saya tak perlu sebutlah nama. Mufti tu letak jawatan dah. Sebab bising orang, nampak teruk sangat. Dia kata, dia panggil Dr. Asri tu bijak. Apa dia nak cerita? Dia takut. Muhammadiyah dia kuat sekarang. Muhammadiyah ni ajar dah sesat. Macam ni nak jadi mufti? Muhammadiyah pun tak kena. Siapa Muhammadiyah? Hamka tu lah yang kita nak baca tafsir Al-Azhar. Muhammadiyah pun tak kena. Muhammadiyah pun dia ingat ajaran sesat.
Padahal Muhammadiyah begitu maju dari segi pendidikan di Indonesia, ada 170 lebih universiti. Tak ada dalam dunia ni satu pertubuhan yang kukuh macam tu dari segi pendidikan. Tapi kita macam tu lah, lemah sangat. Sebab tu jadi gini. Sepatutnya kena ada perubahan. Kalau tak reformasi sangat, ini sebenarnya yang patut direform. Sepatutnya. Banyak perkara lah. Jadi saya mengharapkan sahabat-sahabat kita, peserta-peserta sekalian, ikutilah mereka. Jangan mudah-mudah lah. Carilah orang yang ada dalil lah. Ada dalil. Berhujah dengan dalil. Jangan cerita-cerita, mimpi, khayalan, jangan. Jangan ikut itu. Ikut Quran dan Sunnah. Orang yang boleh bagi Quran dan Sunnah, ikut itu. Tak mesti saya. Orang lain pun ikutlah. Itulah yang betul. Kalau dah ikut ulama cerita, ulama mana? Tak cerita. Syekh saya waya. Syekh mana? Apa nama? Tak cerita. Jangan ikut yang macam tu. Itu pesanan saya. Kalau nak selamat, jangan macam tu. Kita akan terpedaya, kena scam lah. Ramai scammer agama pun sekarang ni. Jadi kena berhati-hati benda-benda yang seperti ini. Kena ingat, kena cari orang yang berhujah. Nak memandaikan umat. Bila sebut memandaikan umat, saya ingat kepada saudara kita Syihabuddin. Itu seorang yang sangat bagus. Ikutilah dia. Nak memandaikan umat. Dia seorang yang sederhana. Dia Asy'ariyah. Tak apa, tak ada masalah. Asy'ariyah ke ahli hadis asal terbuka. Asal aku ini ahli sunnah. Syihabuddin sangat bagus. Dia dengan projek memandaikan umat dia tu sangat bagus. Ikutilah orang-orang macam tu. Walaupun macam-macam cabaran kepada dia, dia pun ditarik lah tahu dia. Di Selangor baru ni ada sekejap. Sebab tu saya kata ni semua permainan, mengganggu semua. Tak perlu dilayan. Sebab tu saya tak faham. Saya tak pernah minta pun tahu dia. Mana-mana. Fikir sendirilah. Kalau sama muncul lah tu, kalau orang nak kerja agama, kita diberi gaji, diberi segala-gala kemudahan. Kalau orang nak tolong kita, nak khidmat, nak dia mengajar, nasib baik muncul itu. Sepatutnya fikir begitu. Orang institusi agama ni, jabatan agama ni, majlis agama, sepatutnya fikir begitu. Ini tidak. Dia bermusuh dengan orang-orang yang betul-betul nak bawa hadis sahih itu jadi masalah. Pula. Yang bawa hadis itu tak ada masalah pun. Dibenarkan. Masjid besar-besar. Tak ada orang pun. Sekarang ni dah ada pilihan, boleh jadi orang akan tinggal masjid tu. Jangan kita ingat bangga sangat. Ni tak boleh mengajar masjid. Orang berfikir sekarang ni, orang cerdik-cerdik, dia akan pilih cara lain. Sepatutnya kita kena sedar tu. Orang yang duduk pada kedudukan agama tu kena sedar. Benda ni lah yang jadi masalah kepada kita. Setengah-setengah majlis agama habis dia rujuk lagi. Ketinggalan. Saya berapa puluh tahun dah cerita. Habis. Sekarang ni makin nyata. Teruknya. Tapi mereka ni masih lagi duduk rujuk. Macam mana nak buat? Syekh Nazir tu dia boleh kata betul. Tarekat dia. Ada lah. Ada lah yang berusaha tu. Orang tu dijadikan rujukan. Macam mana nak selamat agama ni? Orang tegur, dalil, tanya dalil, zikir, hu. Tak boleh bawa dalil. Akhirnya bawa dalil, putar hadis. Itu jasa Hafiz Firdaus. Kita patut panggil ustaz. Ustaz Kapten Hafiz Firdaus. Banyak jasa dia. Payah nak cari orang macam ni. Sepatutnya kita ingat itu kurniaan Allah untuk kita semua. Tapi orang musuh. Dia cinta. Buat keluar. Ni hadis. Kawan ni, ia jadi rujukan majlis agama. Dia rujukan Jakim. Orang ni selewengkan makna hadis untuk membenarkan zikir hukum. Kalau tengok hadis tu dalam terbitan, jelas. Nampak, teruklah kerja macam ni. Sebab orang macam ni lah dia jadikan rujukan. Gitu. Saya pun pernah juga jadi rujukan. Jakim ni bukan tak pernah. Raton lagi sampai keluar negara. Tapi nasib baik kita berkenaan dengan Syiah. Syiah tu betul lah salah. Jadi diterima. Selamatlah umat ni semua.
Faham lah daripada atas sampai bawah apa itu Syiah. Tapi Wahabi tak faham lagi. Sebab apa dia ambil orang yang tak faham sebagai rujukan. Dalam kita ni tak ada pakar, tak ada apa, sepatutnya pandailah pilih. Ni pilih orang yang menyesatkan, mengkafirkan Wahabi. Habislah. Ini jadi berselerok sekarang ni. Lepas tu tak fikir kau kalau pergi Mekah tu nak sembahyang macam mana? Wahabi semua. Tak ada dah fatwa-fatwa bisi-bisi. Jangan sembahyang. Sembahyang di hotel saja. Begitu besar pahala sembahyang di Masjid Nabi, sembahyang di Masjidil Haram terhalal. Bila sebab ni orang-orang yang tak erti. Inilah akibat. Sebab tu saya kata letih main dengan bobot ni. Orang main hujah, dia tidak main hujah, main fitnah. Macam-macam kata. Yang bukan-bukan. Yang bukan-bukan. Gitulah. Jadi banyaklah kalau nak bincang. Lebih kurang saya dah cerita dah tu. Jadi saya rasa tidak ada apa dah panjang hari ni kan. Sampai pukul 12 lebih ni. Jadi saya rasa satu lah cukup. Ya.